Yang Berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi ruang kepada saya dan peluang untuk sama-sama di sesi penggulungan bagi menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan di dalam sidang DUN ini. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Wan Rusdi Wan Ismail dan Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat serta rakan-rakan ADUN sekalian. Kita merafakkan syukur kehadirat ilahi dengan keberangkatan ke bawah duli yang teramat mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tunku Hassanal Ibrahim Alam Shah bagi meresmikan Dewan kita pada kali ini. Maka kita nampak dan jelas di atas titah peresmian Tuanku menunjukkan dan menonjolkan betapa kepentingannya, betapa pentingnya di dalam memantapkan ilmu pengetahuan di negeri kita Pahang Darul Makmur. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan kedudukan demi kedudukan di antara satu sama lain. Datuk Seri Yang Dipertua, sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri Pahang tidak pernah berdiam diri dan sentiasa bertungkus lumus memastikan setiap agensi pendidikannya, sama ada Yayasan Pahang ataupun pusat-pusat pengajian tinggi dan juga menengah, mereka beroperasi dengan sebaik mungkin bagi memastikan anak-anak didik kita sentiasa mendapat ilmu pengetahuan yang sesuai dengan peredaran zaman dan masa serta keperluan yang dituntut oleh masyarakat pada masa kini. Datuk Seri Yang Dipertua, dalam waktu yang sama, bawah duli Tuanku sebagai Raja yang menaungi hal ehwal agama Islam, maka sudah tentulah menjadi agenda utama kepada kerajaan negeri untuk memertabatkan syariat kita, agama kita di bumi Islam yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Maka sesuai dengan itu, juga kerajaan negeri Pahang melalui agensinya, sama ada Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, Jabatan Pendakwa Syar'i, Jabatan Mahkamah Syariah, Jabatan Mufti, sentiasa bersama dan membelengkan tenaganya untuk memastikan agenda agama ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerja-kerja untuk memantapkan pengetahuan agama serta dakwah Islamiah, pemeliharaan akidah, institusi halal dan haram serta pendidikan sentiasa diberikan perhatian yang sebaik-baiknya dengan bukan sahaja teori-teori dan kata-kata, tetapi dengan jumlah-jumlah peruntukan serta pelaksanaan yang telah dibuatkan. Ini sudah tentu kita dapat perhatikan sendiri daripada apa yang telah dinyatakan serta diumumkan oleh Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Utama Haji Wan Rusdi Wan Ismail di dalam sesi pembentangan bajetnya. Beliau telah memberikan pemerhatian yang khusus kepada institusi keagamaan ini. Datuk Seri Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk menjawab beberapa persoalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan ADUN di dalam sidang Dewan ini selama kita bersidang, bagi membawa suara orang ramai untuk diberi perhatian dan tindakan kita bersama. Datuk Seri Yang Dipertua merujuk kepada persoalan yang dikemukakan oleh ADUN Basrah yang berkaitan untuk meneliti misi dan visi pendidikan di institusi pengajaran di negeri Pahang ini. Begitu juga dicadangkan supaya kerajaan negeri Pahang untuk meneliti pendidikan generasi muda yang berkaitan dengan IR 4.0 seperti kursus drone dan berkaitan dengan internet yang dapat membantu sektor pertanian dan lain-lain. Datuk Seri Yang Dipertua bagi menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Basrah, visi dan misi institusi pendidikan di negeri Pahang antaranya seumpama unit SAS adalah menempati dengan penubuhan untuk menjadi pusat kecemerlangan ilmu dan melahirkan model insan yang berketerampilan. Sebab itulah ia ini bermula dengan satu college yang kecil, tetapi ia melakukan penganjakan
menjadi sebuah kolej universiti dan terkini dia telah dimasyhurkan sebagai sebuah universiti sepenuhnya. Tidak dapat untuk kita menerima pengiktirafan ini daripada pihak berwajib di kementerian sana, bahkan daripada pihak antarabangsa, melainkan kita telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak berwajib pada masa terkini. Seumpamanya kita telah berjaya menerima pengiktirafan daripada Universiti Al-Azhar bermula semenjak 2015 sehingga kini kita mampu untuk mengantar pelajar hanya senya di negara kita Malaysia, negeri Pahang Darul Makmur, berjaya mengantar anak kita di tahun yang ketiga, tidak perlu untuk kita masuk tahun pertama dan kedua. Ini bererti UNIPSAS telah dapat pengiktirafan keilmuannya dan akademiknya serta penguasaan bahasa Arabnya daripada universiti yang tertua di dunia, iaitu Al-Azhar Al-Sharif. Datuk Seri Yang di-Pertua selain daripada UNIPSAS telah berjaya menerima pengiktirafan daripada pihak Kementerian Pendidikan dan pada Universiti Timur Tengah dan sebagainya, kita juga telah menghasilkan air tangan UNIPSAS yang mampu memberikan pulangan kepada kerajaan negeri. Kerjaya alumni UNIPSAS seperti Hakim Mahkamah Syariah, Peguam Syar'i, Pegawai Suluh, Pegawai Sokso, Pengarah Amanah Raya Cawangan, Pensyarah Ahli-ahli Peniaga, Guru-guru, Pengarah bank-bank, Kadi, Pengarah-pengarah di syarikat Kagat, Pegawai Polis, Pensyarah IPTA dan IPTS, dan pelbagai bidang lagi yang telah diceburi oleh air tangan UNIPSAS itu sendiri. Ini sebagai bukti bahawasanya usaha kerajaan negeri melalui agensi pendidikannya UNIPSAS tidak sia-sia, bahkan dapat diterima pakai oleh negara kita bahkan di sejagat dunia. Datuk Seri Yang di-Pertua merujuk kepada UCYP, anak pusat pendidikan yang milik penuh kepada Yayasan PANG, juga telah memainkan peranan yang begitu hebat bagi melahirkan anak-anak didik yang mendapat pengiktirafan bukan saja di peringkat negeri kita, bahkan negara kita, bahkan di dunia. Ini apabila kita dapat perhatikan di kalangan 12% IPTS yang telah diiktiraf kerajaan China, yang membolehkan pelajar Cina yang belajar di sana bekerja di sektor awam mereka. Manakala 26 program sendiri termasuk 1 PhD, 3 master, 7 degree dan 15 diploma. Memulakan pengambilan pelajar antarabangsa bermula tahun 2019, yang mana sekarang telah mempunyai 70 orang pelajar antarabangsa dari China, India dan Indonesia. 15% pensyarah di kalangan PhD dan 60% pensyarah master. Pensyarah-pensyarah telah membentangkan lebih 17 hasil kajian dalam seminar antarabangsa dari tahun 2021. UCYP telah menerbitkan sejumlah 24 buah buku ilmiah yang ditulis oleh tenaga akademik mereka. Semua ini sebagai bukti bahawasanya kerajaan negeri telah menghasilkan pendidikan yang mendapat pengiktirafan dan mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di dalam isu pendidikan di peringkat dunia pada masa kini. Datuk Seri Yang di-Pertua, UCYP juga mendapat pengiktirafan daripada Universiti Yarmouk apabila berlakunya pembelajaran secara kerjasama di antara UCYP dengan Universiti Yarmouk di dalam bidang perbankan Islam. Beberapa ramai orang pelajar telah berjaya dihantar dan mereka kini balik berkhidmat di negara kita sebagai bukti bahawasanya mereka mampu untuk menjadi anak-anak yang berjasa kepada negeri kita. Pahang Skill telah menawarkan kursus-kursus program peningkatan kemahiran kepada para graduan, pekerja industri dan juga pekerja di sektor kerajaan yang melibatkan pelbagai agensi bagi program drone, teknologi dan Internet of Things. Antara program drone yang dijayakan adalah drone teknologi untuk lepasan graduan yang memfokuskan kepada kemahiran memasang dan menerbangkan DIY drone itu. Manakala program yang dihadiri oleh belia dan pekerja industri dan agensi kerajaan adalah seperti drone teknologi dan basic UAV
operation, drone teknologi dan area dan acquisition yang menekankan kepada teori dan amali penerbangan drone itu sendiri. Selain dari itu, program drone teknologi dan area data menumpukan kepada kemahiran pengadilan drone dan teknik pemerolehan data dari udara supaya data yang diperolehi lebih jelas dan tepat. Manakala program IoT yang ditawarkan adalah program My Reskill IoT di bawah tajaan Malaysia Productivity Corporation yang memfokuskan kepada perkara yang berkaitan IoT kepada pengusaha mikro, kecil dan sederhana. Program ini membantu mereka dalam meningkatkan produktiviti melalui penggunaan IoT. Sebagai contoh, penggunaan sensor dalam mengawal suhu, kelembapan dan cahaya di projek tanaman cendawan dapat membantu meningkatkan kualiti dan bilangan pengeluaran cendawan itu sendiri. Datuk Seri Yang di-Pertua Adun Basrah juga ada mempersoalkan tentang bekalan api di masjid-masjid yang semakin tidak dapat menampung keperluan semasa. Perkara ini telah diambil tindakan segera apabila kita meminta pihak TMB dapat meneliti dan insya-Allah perundingan dan perbincangan akan diadakan bagi mengatasi semua, tetapi pihak masjid mestilah juga dapat memenuhi ketetapan yang boleh mengawal isu keselamatan supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Adun Basrah juga menyarankan kerajaan negeri menyediakan inisiatif bagi menggalakkan institusi pendidikan seperti Universitas Pahang Skill. Sebenarnya perkara ini telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri Pahang melalui Yayasan Pahang dan juga melalui Majlis Agama Islam Pahang dengan memberi bantuan one-off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar-pelajar negeri Pahang yang ingin memasuki ke pusat pengajian berkenaan. Selain daripada pihak universitas sendiri telah menawarkan promosi berbentuk ribat yuran, iaitu pengurangan yuran bagi komputer riba dan beasiswa kepada anak-anak negeri Pahang yang layak untuk belajar di universitas. Ini semua tujuannya untuk menggalakkan serta menawarkan anak-anak kita untuk belajar di tempat pusat pengajian kita sendiri. Datuk Seri Yang di-Pertua Adun Damak mempersoalkan tentang solat Jumaat di masjid dan di kawasan-kawasan sekolah dijarang untuk diizinkan. Datuk Seri Yang di-Pertua, solat Jumaat ini adalah satu fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya dis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru pada kamu untuk menunaikan solat Jumaat, maka hendaklah kamu menunaikannya dengan segera. Hendaklah kamu meninggalkan urusan-urusan perniagaan dan dunia kamu. Menyadari hakikat ini, makanya kerajaan negeri bukan saja membina masjid-masjid dan menguruskan masjid dengan baik serta melantik imam-imam serta khatib-khatib untuk memastikan pengimaran solat Jumaat dapat dilaksanakan. Namun apakan daya, 2 tahun yang lepas, dunia, negara kita, negeri kita, karya-karya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19, maka berlakulah PKP. Dengan berlakunya PKP ini, bukan saja pelajar-pelajar sekolah tidak dapat untuk salat Jumaat, orang-orang kampung pun tak dapat nak salat Jumaat. Orang-orang taman begitu juga, orang-orang bandar, pegawai kerajaan, tok imam, tok lebay, ustaz dan semua orang tak dapat nak solat Jumaat. Saya pada ketika itu, Datuk Seri, cukup tertekan kerana waktu itu diamanahkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang selaku pengurusi Jawatankuasa Kesihatan yang mesti mempertahankan SOP yang ditetapkan oleh pihak JKM MKM. Dalam waktu yang sama, saya juga pengurusi Jawatankuasa Agama yang memperjuangkan supaya solat itu mesti didirikan. Jadi bayangkan, bertempur saya sendiri dengan diri saya sendiri. Tapi alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak, kita beransur sedikit demi sedikit. Mula daripada tak boleh semayang Jumaat langsung kepada boleh semayang Jumaat 40 orang. Kemudian mengikut kapasiti masjid. Dan yang terbaru,
Hari semalam kita telah mendapat lempar perkenan kepada Duli Tuanku untuk merapatkan saf kita mengikut bentangan tikar semayang ataupun sejadah yang diaturkan, yang dibawa oleh ahli-ahli jemaah ke masjid-masjid. Begitu jugalah pelajar-pelajar sekolah ini tidak dibenarkan untuk salat Jumaat, bukan kerana tidak benar, kerana tidak menjadi kewajipan, tetapi kerana ada SOP yang terpaksa kita patuhi dalam ketetapan yang telah dibuatkan oleh pihak berwajib, yang dianggotai oleh pihak-pihak yang benar-benar mengambil kepentingan umum, masalah ammah untuk dijaga dan dipelihara. Bagi membenarkan anak-anak kita bersembahyang di sekolah, di surau sekolah, ini tergantung kepada fatwa yang berkaitan mukim ataupun mustautin. Mustautin ini orang ni wajib sembahyang dan termasuk jumlah sebagai ahli qaryah yang dikira mereka itu berdosa kalau seandainya ahli qaryah itu tidak cukup tamamnya untuk solat Jumaat. Orang mukim dia wajib sembahyang Jumaat tetapi dia tidak boleh masuk quorum ataupun masuk kota sebagai cukup tamam untuk solat Jumaat. Seandainya mereka ini pergi solat Jumaat, mereka tidak dikira sebagai kota untuk menyukupkan tamam solat Jumaat. Jadi masjid-masjid yang tidak diiktirafkan lagi, tidak dikemukakan oleh majlis fatwa sebagai pengiktirafan sebagai sebuah masjid boleh didirikan solat Jumaat, seandainya mereka belum diiktirafkan, maka orang mukim tidak dapat untuk mendirikan solat Jumaat dan mereka itu tidak dianggapkan dapat melaksanakan, menggugurkan kewajipan di qaryah berkenaan. Sehubungan dengan itu, maka sebab itulah majlis fatwa telah memfatwakan tidak dapat untuk memberi kebenaran kepada surau-surau sekolah untuk mengadakan solat Jumaat itu tadi. Namun demikian, bukan erti kerajaan negeri melalui Jabatan Agama dan Jabatan Mufti melarang anak-anak kita untuk mendirikan solat Jumaat. Mereka boleh pergi solat Jumaat ke masjid-masjid yang berdekatan dengan sekolah mereka dengan mematuhi syarat-syarat SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Saya yakin pihak kementerian mesti mengambil perhatian yang serius dalam soal ini supaya anak-anak didik kita dapat menunaikan solat Jumaat dalam waktu sama kita dapat memeliharai mura'atul hukum, memeliharai hukum yang telah ditetapkan. Tempat yang tak boleh kita semayang, kita tak dapat nak benarkan menunaikan semayang kerana ini bertakluk kepada fatwa agama itu sendiri. Datuk Seri Yang di-Pertua ada pancing, ada membangkitkan tentang soal membina ma'had tahfiz hadis. Saya nak betulkan sikit. Ma'had tahfiz ini akan dinamakan kepada sekolah-sekolah yang mengajar anak-anak kita menghafal Al-Quran. Itu dinamakan ma'had tahfiz. Untuk mengajar anak-anak kita ilmu hadis, menghafal hadis, mendidik mengenai ilmu dirayah, ilmu riwayah dan ilmu sanad, ini dipanggil Darul Hadis. Tapi tak apalah, kita tidak bertengkar kepada al-isim. Namun yang kita nak fikirkan al-musamma yang dinamakan. Ada tak benda tu? Sebenarnya namun tidak menjadi perjuangan yang begitu besar kepada kerajaan negeri. Pengisian itu yang menjadi perkara perjuangan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri. Apabila kita tertubuhnya unit SAS, kita telah membina satu fakulti akademik hadis di unit SAS itu sendiri. Yang amat berhormat Menteri Besar sendiri telah meluluskan sejumlah peruntukan hampir RM300,000 bagi membantu unit SAS melaksanakan akademik hadis ini, yang ia bertujuan untuk ke arah tertubuhnya Darul Hadis. Akademik hadis ini mengkaji, mempelajari ilmu hadis. Tetapi Darul Hadis nanti lebih besar. Dia akan melahirkan tokoh-tokoh yang dikenali sebagai Al-Hadis, Al-Muhaddis, Al-Hafiz, Al-Musni, Al-Faqih. Banyak lagi gelaran-gelaran yang disandang oleh penghafal-penghafal hadis, penguasa-penguasa ilmu sanad yang sedang dijuruskan oleh Universitas. Dengan ini, Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah bersetuju melantik fellow kanan hadis daripada Universiti Al-Azhar dibawa ke Pahang, iaitu Syekh Mustafa An-Nadawi menjadi guru pendidik kepada
tokoh-tokoh akademik kita di negeri Pahang ini, kepada kadi-kadi kita dan guru-guru agama kita. Hasil daripada itu, baru-baru ini selama sebulan saja Datuk Seri Yang Bertuah, kita telah berjaya mengkhatamkan 10 buah kitab bersama Syekh Mustafa di universitas ini dengan Jabatan Agama sebagai didikan awal, mukadimah, introduce kepada ilmu hadis itu di negeri Pahang Darul Ma'mun. Setinggi-tinggi penghargaan saya bagi pihak pendidikan Islam di negeri Pahang kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang telah bersetuju meluluskan sejumlah peruntukan ini, dan setinggi-tinggi menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Tuanku yang di Pertuan Agong dan kepada Kebawah Duli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang yang telah bersetuju untuk institusi ini diadakan dan diwujudkan di negeri Pahang. Datuk Seri Yang Dipertua, saya juga ingin merujuk kepada persoalan yang dikemukakan oleh rakan daripada Pancen berkaitan dengan sekolah Felda Pancen Timur yang tak ada benda ngada. Satu benda pun tak ada. Jadi ternyata sebenarnya kalau dah satu benda tak ada, sekolah tu tak wujud lah. Ini tak ada, bilik itu tak ada, bilik guru tak ada, rantai mana guru tu duduk. Mungkin sekolah Pasir Berdengung, Datuk Seri Yang Dipertua. Sebenarnya sekolah itu wujud. Tetapi sekolah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pancen ini, Sekolah Felda Sungai Pancen Timur, merupakan sekolah grade A, satu sesi kategori luar bandar dengan jumlah guru seramai 29 orang yang mempunyai murid seramai 324 orang. Sekolah ini mempunyai 12 bilik darjah. Semua termasuklah sebuah kelas persekolahan. Pada tahun 2021, JPN Pahang dan PPD Kuantan telah melaksanakan 5 kali lawatan kerja ke sekolah berkenaan di sekitar bulan Jun dan 2022 bagi tujuan penyelenggaraan institusi pendidikan. Sepanjang lawatan itu, pihak JPN telah menyalurkan peruntukan sebanyak RM187,000 bagi kerja-kerja penyelenggaraan bumbung, pintu, tingkap, bangunan, garis basikal, pembasmian anak-anak, kelawar dan lain-lain lagi. Semoga dengan usaha murni ini dapat membantu pelajar-pelajar di Sekolah Kebangsaan Pancen ini. Datuk Seri Yang Dipertua, Adun Pulau Manis ada membangkitkan tentang masuknya kita ke kawasan sekolah yang dilarang oleh pihak kementerian. Ini soalan yang luar daripada kuasa dan upaya kerajaan negeri, kerana sekolah-sekolah ini adalah milik Kementerian Pendidikan, walaupun tanah tu tanah milik kerajaan negeri. Tetapi tetap juga kita tertakluk kepada apa yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Dia orang tak bagi masuk, kita buat program, walaupun di Balai Raya buruk, buatlah di Balai Raya buruk. Apa nak buat, Datuk Seri Yang Dipertua? Datuk Seri Yang Dipertua merujuk kepada Adun Teruntung yang mempersoalkan tentang peruntukan 4 juta bantuan awal persekolahan kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Apakah syarat minimum untuk menerima? Sebenarnya persoalan ini saya dah jawab di hari semalam ketika soal jawab. Bagi syarat-syarat ini, pemohon itu adalah ibu atau bapa dilahirkan di negeri. Pemohon, ibu, bapa dilahirkan di negeri Pahang Darul Ma'mun. Jika pemohon serta ibu dan bapa lahir di luar Pahang dan telah bermastautin lebih 10 tahun di negeri Pahang Darul Ma'mun, mesti mengemukakan surat pengesahan bermastautin yang dikeluarkan oleh sama ada pihak YP, pegawai daerah, penghulu mungkin. Tempat pun boleh. Bagi pemohon yang ibu bapanya bukan warga negara, adalah tidak layak memohon bantuan berkenaan. Mempunyai ramai adik-beradik yang masih bersekolah di bawah tanggungjawab ibu bapa dan tanpa menerima sebarang bantuan daripada mana-mana pihak. Pemohon juga yang terdiri daripada anak yatim atau sama ada daripada anak yatim atau berasal daripada keluarga miskin yang mendapat bantuan daripada jabatan masyarakat atau ibu bapa atau penjaga uzur, cacat, orang kelainan upaya atau ibu
tunggal atau peserta program pembangunan rakyat PPRT diberi keutamaan. Pemohon yang sedang belajar di sekolah menengah kebangsaan, sekolah menengah agama kebangsaan, sekolah menengah agama, sekolah menengah bantuan kerajaan dalam negeri Pahang Darul Makmur diiktiraf oleh Kerajaan Negeri Pahang Darul Makmur. Pendapatan isi rumah di bawah 2,500. InsyaAllah boleh mohon. Itulah syarat-syaratnya. Soalan daripada adun tahan. Sekolah yang menggunakan kurikulum, sekolah ini menggunakan kurikulum BUUS Al-Azhari. Maksudnya kurikulum BUUS ini kurikulum daripada Universiti Al-Azhar, Datuk Seri Yang di-Pertua. Sekolah ini dalam perancangan pembangunan secara berpasar bagi meningkatkan lagi pasarana bangunan dan infrastruktur sekolah bagi keselesaan pelajar, insya-Allah. Laluan Datuk Seri Yang. Saya cuma nak minta pencerahan tadi. Disebut sekolah madrasah atau fiqhiyah ni ada asrama. Saya nak tahu, betul ke ada asrama ni? Datuk Seri Yang Tua, inilah yang dimaklumkan kepada kita oleh pihak MUIB Madrasah At-Taufiqiyah Al-Asriyah yang telah dibina pada tahun 1970. Setahu saya, madrasah atau fiqhiyah di Tok Fiari ni tiada ada asrama. Kerana dia merupakan sekolah agama rakyat, sakafah yang pelajar habis sekolah menengah rendah akan pergi selepas Zuhur dan habis waktu asar kena balik. Tidak ada asrama. Saya tak ada sebut pasal asrama, saya sebut pasal sekolah dah. WB. Saya sebut pasal sekolah. Bermula tahun 2008, sekolah ini telah diletakkan di bawah pembiayaan Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIB, merangkumi bayaran elang guru, geran operasi, bayaran utiliti, bayaran pentadbiran, penyelenggaraan bangunan dan lain-lain. Sekolah tersebut mempunyai 1 blok pentadbiran, 2 blok asrama, 1 blok kelas, 1 bangunan kantin dan kuartus guru. Ini dia. Itulah yang saya sebut ni. Esko sebut asrama dan ada kuartus guru. Itu asrama dia mungkin tak beroperasi lah. Tak ada, sebab ruang yang ada tidak membolehkan dan tidak memungkinkan ada asrama. Terima kasih adun tahan. Walau bagaimanapun kita akan pergi ke sekolah ini untuk pastikan apa yang kita nyatakan ini supaya berlaku ataupun tidak berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Soalan yang dibangkitkan oleh adun Sabai mengenai sekolah Tamil Karak yang mengalami kerosakan teruk akibat banjir yang melanda pada hujung 2021 dan sehingga kini masih belum dibaiki. Mohon bantuan agensi untuk menyelenggarakan pembaikan kerosakan ini. Penduduk mengadu panjanglah longkang, tersumbat dan sebagainya. Jadi bagi Datuk Seri Yang Tua, sekolah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Adun Sabai, JPM Pahang mengambil maklum terhadap permohonan penyelenggaraan banjir di sekolah jenis kebangsaan Tamil Karak. Pada ketika ini, JPM Pahang sedang menyusul semula permohonan ini kepada bahagian pengurusan aset KPN, termasuk beberapa lagi senarai sekolah yang ditimpa bencana banjir yang belum menerima sebarang peruntukan atas tujuan tersebut. Bagi isu longkang tersumbat di SMK Karak, JPM Pahang akan menyemak semula perkara ini dengan pihak JPS bagi memastikan bidang kuasa pihak yang berkaitan. JPM Pahang akan berusaha membantu menyelesaikan perkara ini dengan sebaik mungkin. Kerajaan negeri menyokong penuh dan mengharapkan pihak JPN mengambil tindakan yang segera supaya perkara ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Dengan sokongan Jabatan Sehubungan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia memperuntukkan sebanyak 20 juta ringgit bagi pembaik pulih 129 projek sekolah-sekolah yang terjejas akibat banjir. Dalam waktu yang sama, KPN telah menyediakan sebanyak 36 juta ringgit Malaysia peruntukan semasa bagi melaksanakan pembangunan pendidikan dalam negeri Pahang untuk 2022. Dengan sokongan Jabatan Kerja Raya,
masalah banjir yang berlaku di sekolah telah mendapat santunan Kementerian Pendidikan Malaysia, insya-Allah. Soalan tambahan daripada Adun Teruntung berdasarkan laporan audit Yayasan Pahang, mengapa terdapat peningkatan terhadap perbelanjaan cukai tanah dan tafsiran serta pengurusan hutan? Adakah terdapat pembelian tanah yang besar dari pihak Yayasan Pahang? Apakah yang dimaksudkan dengan perbelanjaan bagi kos operasi lain dan justifikasi perbelanjaan tersebut? Antara faktor kerugian adalah pelanggaran kontrak adalah dimohon supaya kerajaan menyenaraikan syarat-syarat terlibat dalam isu pelanggaran kontrak serta membuat analisa sebelum membuat perjanjian kontrak dengan pihak syarikat. Datuk Seri Yang di-Pertua seterusnya Seterusnya, soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Teruntung, laporan kewangan berkaitan dengan yang telah pun diaudit oleh audit negara dan dipantau oleh Jawatankuasa Audit dan Risiko YP. Kesemua pelaporan adalah mengikut SOP yang telah diluluskan oleh badan berkuasa berkaitan. Dimohon, Adun Teruntung juga memohon pihak kerajaan dapat mengambil tindakan perhatian berkenaan projek penggantian pembelian Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Thomas yang telah diluluskan RMK 11 RP3. Yang Berhormat Datuk Seri Yang Pertua, sebenarnya kerajaan negeri sangat memberi komitmen yang tinggi dalam pembinaan sekolah ini dan tanah pun telah dipersetujui oleh kerajaan negeri. Pihak PTG dan PTD saya sendiri telah semak bahawasanya tanah telah disediakan. Cuma hanya tinggal lagi kita menunggu pihak Kementerian Pendidikan menyalurkan peruntukan untuk membina sekolah berkenaan. Adun jengka memohon supaya kerajaan mengambil segera bagi isu tangki air PANG di Sekolah Menengah Agama Jengka, Sultan Haji Ahmad Shah Jengka. Sebenarnya perkara ini dalam tindakan kerajaan negeri, bukan saja di Jengka, bahkan di Sekolah Menengah Agama Padang Tengku, Sekolah Agama Don Rauk, Kuliah Sultan Abu Bakar dan termasuk juga Lahad Jengka. Kita mempunyai kekangan, Sultan Abu Bakar telah kita selesaikan, Sekolah Menengah Agama Padang Tengku dalam tindakan dan juga insya-Allah akan menyusul Mahad Jengka dan juga Sekolah Agama Dong. Soalan tambahan daripada Bukit Ibang, kerajaan perlu mempertimbangkan serta menyalurkan pemberian one-off Yayasan Pahang kepada pelajar-pelajar yang telah mengambil one-off ini ketika mereka memasuki program matrikulasi, namun setelah mereka akan menyambung pengajian mereka ke peringkat universiti, mereka tidak lagi layak. InsyaAllah perkara ini mungkin kita boleh cadangkan kepada Yayasan Pahang untuk dibawa kepada mesyuarat ahli jemaah lembaga. Seandainya kita mempunyai keupayaan kewangan yang baik, tidak mustahil Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang selaku pengurusi ahli lembaga Yayasan Pahang bersama dengan ahli-ahli lembaga mempertimbangkan perkara ini dengan sebaik-baiknya. Datuk Seri Yang di-Pertua, Adun Cenor ada membangkitkan beberapa persoalan mengenai Sekolah Menengah Agama Kerajaan Negeri, iaitu menaikkan taraf grade guru DG29, DG32, perjawatan tetap memiliki CJ Exercise Diploma, grade DG41 serta memberi latihan kepada memberi latihan dan laluan khas kepada DG41. Memberi grade hakiki kepada kumpulan A, guru-guru DG29 dan DG32 yang memegang jawatan utama di pentadbiran sekolah, contohnya GPK HEM, GPK 1, GPK 2, JPK Co-Curriculum dan Ikhtisas. Sebenarnya Datuk Seri Yang di-Pertua, perkara ini semuanya kita bersyukur kehadirat Allah SWT, satu demi satu sedang diusahakan
oleh kerajaan negeri. Sama ada DG29, DG30, mereka semua ini tidak pernah diabaikan. Usaha dari semasa ke semasa telah dipertingkatkan dan dipergiatkan supaya kebajikan mereka, kedudukan mereka dapat dinaik taraf dengan sebaik-baiknya mengikut keupayaan dan kesesuaian masa untuk kita laksanakan. Kursus demi kursus telah diadakan, sama ada di peringkat jabatan sendiri ataupun di peringkat persekutuan. Kita telah mengikuti pelbagai bentuk kursus bagi memperkasakan warga didik kita untuk mereka berkhidmat dan berbakti kepada anak-anak didik kita. InsyaAllah, menyentuh soal yang dikemukakan tentang perlantikan guru ini dihantar ke tempat-tempat yang jauh daripada tempat mereka duduk. Khususnya contohnya baru ini guru ASPA yang telah dilantik di bawah contract of service. Mereka dihantar ke tempat-tempat yang tertentu. Sedangkan dulunya mereka dah mengajar di sini. Ini bukan satu perkara yang disengajakan, tetapi kita terpaksa mengatur mengikut keperluan setempat, keperluan semasa pada ketika itu. Seandainya mereka itu mengajar di sekolah-sekolah yang perlu kepada mata pelajaran yang dikuasai oleh guru itu, maka terpaksalah pihak pengurusan menghantar mereka ke sekolah-sekolah berkenaan. Inilah risikonya. Apabila kita memohon jawatan-jawatan dan pekerjaan-pekerjaan dengan pihak berwajib, maka sudah tentu kita terpaksa akur kepada ketentuan-ketentuan dan arahan-arahan semasa untuk kita sama-sama laksanakan. Tanggungjawab kita kepada negeri kita dan negara kita demikianlah rupanya perlu kepada pengorbanan dan kesungguhan kita bagi kita berbakti dalam waktu yang sama. Tidak bererti kerajaan negeri tidak mengambil berat soal kebajikan dan keperluan mereka. Seandainya ada keperluan dan ada kemudahan serta ruang untuk kita mempertimbangkan, mereka boleh merayu dan memohon untuk mendapat pertimbangan daripada pihak berwajib untuk tukar ke tempat-tempat yang mereka inginkan. Dan seandainya tempat itu ada keperluan dan ada kekosongan, sudah tentu pihak pentadbiran tidak akan mengabaikan apa yang mereka perlukan. Datuk Seri Yang Ketua, dengan sedikit sebanyak jawapan itu, saya harap dapat memenuhi apa yang telah dipersoalkan dan dikemukakan oleh ADUN. Mungkin ada sedikit sebanyak kekurangan, saya memohon maaf, dan tidak mustahil saya akan bersedia untuk menjawab secara bertulis kepada rakan-rakan ADUN yang terlepas pandang ataupun terkhilaf jawapan di dalam sidang DUN yang penuh dengan keberkatan ini. Saya juga sebagaimana rakan-rakan yang lain ingin menyokong usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang terhadap titah ke bawah duli tuanku di dalam sidang DUN yang penuh mulia ini, Datuk Seri Yang Ketua. Saya mohon menyokong. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.